Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk berkaitan dengan ilmu faraid, iaitu bahagian harta pusaka anak perempuan. Sebelum kita masuk dengan lebih lanjut tentang bahagian harta pusaka bagi anak perempuan, saya ingin menerangkan tentang apa itu ilmu faraid. Ilmu faraid ialah ilmu tentang pembahagian harta pusaka bersih kepada setiap waris yang berhak dengan mengetahui kaedah pengiraan, pengurusan serta memahami konsep agihan yang betul dan sempurna. Sebelum harta pusaka si mati diagihkan kepada pihak-pihak yang layak, terdapat beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Yang pertama, perlu melansaikan segala hutang si mati, sama ada hutang sesama manusia ataupun hutang kepada Allah. Yang kedua, perlu selesaikan urusan pengurusan jenazah si mati. Yang ketiga, perlu selesaikan urusan wasiat si mati. Yang terakhir, barulah dibahagikan bagi harta kepada waris-waris yang layak. Sebab-sebab yang membolehkan seseorang itu mewarisi harta si mati ialah: yang pertama, disebabkan hubungan perkahwinan, iaitu apabila suami meninggal dunia, isteri layak mewarisi harta suami, dan apabila isteri meninggal dunia, suami layak mewarisi harta isteri. Yang kedua, disebabkan keturunan dan nasab, iaitu anak-anak si mati, ibu bapa, datuk dan nenek ke atas. Yang ketiga, disebabkan pembebasan hamba. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pembahagian pusaka bagi anak perempuan. Pembahagian pusaka bagi anak perempuan dapat dibahagikan kepada tiga keadaan. Keadaan pertama, dia akan mengambil 1/2 jika dia berseorangan dan tidak ada bersamanya anak lelaki. Keadaan kedua, dia akan mengambil 2/3 jika dia berdua atau lebih dan tidak ada bersamanya anak lelaki. Keadaan ketiga, dia akan mengambil asabah bil ghaib jika bersamanya ada anak lelaki dengan kadar 2:1. Contoh pengiraan bahagian 1/2. Jika si mati meninggalkan seorang isteri, bapa, ibu dan seorang anak perempuan, kadar bahagiannya adalah seperti berikut. Isteri akan mendapat 1/8, bapa akan mendapat 1/6 ditambah baki, ibu akan mendapat 1/6, seorang anak perempuan akan mendapat 1/2. Dari segi asal masalahnya, dibahagikan dengan 24. Isteri akan mendapat 3 bahagian, bapa akan mendapat 5 bahagian, ibu akan mendapat 4 bahagian, manakala anak perempuan akan mendapat 12 bahagian. Hasil setelah dibahagikan dengan 24, isteri akan mendapat 3/24, bapa akan mendapat 5/24, ibu akan mendapat 4/24, anak perempuan akan mendapat 12/24. Seterusnya ialah cara pengiraan. Bahagian isteri 1/8 akan ditambah dengan bahagian bapa 1/6, bahagian ibu 1/6 dan bahagian anak perempuan 1/2. Dari segi asal masalah, kita akan membahagikannya dengan 24. 1/8 didarabkan dengan 3, bahagian isteri akan dapat 3. 1/6 bahagian bapa didarabkan dengan 4, bapa akan mendapat 4. 1/6 bahagian ibu didarabkan dengan 4, ibu akan mendapat 4. 1/2 didarabkan dengan 12, bahagian anak perempuan ialah 12. Jumlah keseluruhannya ialah 2/3/24 dan terdapat baki 1/24 akan diberikan kepada bapa. Bahagian bapa akan menjadi 5. Contoh pengiraan bahagian 2/3. Jika si mati meninggalkan isteri, bapa dan 2 orang anak perempuan, kadar bahagiannya adalah seperti berikut. Si isteri akan mendapat 1/8, bapa akan mendapat 1/6 plus baki, 2 orang anak perempuan akan mendapat 2/3. Dari segi asal masalahnya pula ialah 24. Bahagian isteri ialah 3, bahagian bapa ialah 5, bahagian anak perempuan adalah 16. Hasil setelah dibahagikan dengan 24 ialah si isteri akan mendapat 3/24, bapa akan mendapat 5/24 dan anak perempuan akan mendapat 16/24. Berikut ialah cara pengiraannya. Bahagian isteri 1/8 akan ditambah dengan bahagian bapa 1/6 dan ditambah dengan bahagian 2 orang anak perempuan iaitu 2/3. Dari segi pembawahnya, kita akan menggunakan pembawah 24. Bahagian isteri 1/8 akan didarabkan dengan 3, isteri akan mendapat 3 bahagian. Bahagian bapa 1/6 akan didarabkan dengan 4, bapa akan mendapat 4 bahagian.
Bahagian 2 orang anak perempuan, 2/3 akan didarabkan dengan 8, anak perempuan akan mendapat 16 bahagian. Jumlah keseluruhannya ialah 23/24. Baki 1/24 akan diberikan kepada bapa. Jumlah saham bapa akan menjadi 5/24. Contoh terakhir ialah contoh pengiraan asobah bilghoi. Jika si mati meninggalkan isteri, bapa, seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, kadar bahagiannya adalah seperti berikut. Si isteri akan mendapat 1/8, bapa akan mendapat 1/6, anak lelaki dan anak perempuan akan berkongsi asobah bilghoi dengan kadar 2:1. Dari segi asal masalahnya pula ialah 24. Si isteri akan mendapat 3 bahagian, bapa akan mendapat 4 bahagian, anak lelaki dan anak perempuan akan mendapat 17 bahagian. Dari segi hasilnya setelah dibahagikan dengan 24, si isteri akan mendapat 3/24, bapa akan mendapat 4/24, manakala anak lelaki dan anak perempuan akan mendapat 17/24. Dari segi cara pengiraannya adalah seperti berikut. Bahagian isteri 1/8 ditambah dengan bahagian bapa 1/6. Dari segi asal masalahnya, kita akan menggunakan pembawah 24. Bahagian isteri 1/8 didarabkan dengan 3, bahagiannya adalah 3. Bahagian bapa 1/6 didarabkan dengan 4, bahagiannya adalah 4. Jumlah keseluruhannya ialah 7/24. Baki 17/24 akan diberikan kepada anak lelaki dan anak perempuan secara asobah bilghoi, iaitu dengan kadar 2:1, 2 untuk lelaki dan 1 untuk perempuan. Diharapkan penerangan yang diberikan oleh saya sebentar tadi memudahkan tuan-puan untuk memahami bahagian faraidah anak perempuan dengan sebaiknya. Jika tuan-puan mempunyai sebarang persoalan, boleh tulis di ruang komen. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.